أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وجناته سبحانه وتعالى. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah kita akan menyambung pengajian kita di dalam kitab Al-Aqidatul Tahawiyah yang dikarang oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Pada kelas pengajian yang lepas kita sudah sampai kepada qauluhu rahimahullah wa ma ya'taqiduna min usuliddin wa yadinu nabihi rabbil alamin. Jadi sebelum kita masuk kepada perbahasan yang nak kita sambungkan daripada kelas pengajian yang telah lalu, sukalah untuk kita mengambil sedikit ulang kaji dan juga sedikit pengajian yang telah kita bahaskan pada minggu lepas, iaitu kata musannif haza, yang mana menunjukkan bahawa apabila musannif Abu Ja'far Tahawi hendak menulis, dia tulis haza bermaksud ini, bermaksud bahawa apa yang nak ditulis itu sudah ada dalam kepalanya, tinggal lagi untuk menterjemahkan ke dalam bentuk penulisan. Kemudian kata pengarang rahimahullah ta'ala lagi, zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Dan apabila musannif rahimahullah menyebutkan bahawa zikru bayan adalah bermaksud tafsil. Jadi apa yang ditulis oleh Imam At-Tahawi di dalam kitab ini tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita kurangkan kecuali dengan dalil yang menunjukkan bahawa perkara tersebut apa yang dimaksudkan oleh Imam At-Tahawi. Seperti mana disebut dalam beberapa syarah kepada Aqidah Tahawiyah ini, pada bab khusus kepada ta'alallahu anil hududi wal jihad, ta'alallah anil hudud wal ghayat, bahawa Allah Ta'ala itu tidak ada had, tidak ada sempadan, tidak ada batasan. Maka ada yang menambah bahawa perkara ini tak sepatutnya disebut oleh Imam Tahawi. Ada beberapa syarah kepada kitab Imam Tahawi dan sepatutnya disebut dengan lebih tafsir. Maka ini adalah satu dakwaan yang perlukan kepada bukti. Jadi sebab Imam At-Tahawi sudah menyebutkan bahawa haza zikru bayan, ini saya menyebutkan tentang penjelasan, dah jelas, tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan. Dan itu adalah syarah Ibn Abil Is Al-Hanafi yang menyebutkan tentang perkara tersebut. Jadi apa yang terkandung dalam kitab ini sudah tafsil, sudah terperinci dan tidak perlu ditambah dengan takwilan, dengan tambahan, selain daripada menerangkan daripada maksud setiap perkataan di dalam matan ini. Kemudian aqidati ahli sunnati wal jamaah, iaitu pada menerangkan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan kita sudah bahaskan bahawa apakah yang maksud ahlu sunnah wal jamaah. Dia adalah lawan kepada ahlul ahwa wal bid'ah, golongan-golongan yang mendahulukan hawa nafsunya dan juga beramal dengan amalan yang bid'ah. Dan ahlu sunnah mewujudkan kepada ahlun itu adalah membawa maksud mulazimun li syai', orang yang sentiasa berpegang kepada satu perkara. Dan as-sunnah itu maksudnya ialah makana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang diteruskan oleh para sahabatnya. Wal jamaah ma dalla alaihi sawadul azam, iaitu majoriti umat Islam itu disebut sebagai al-jamaah. Dan ini yushiru ila al-hadis iftiraqul ummah, merujuk kepada satu hadis mana Nabi SAW bersabda, umat aku akan berpecah kepada 73 golongan, 72 di dalam neraka dan satu golongan sahaja yang terselamat, yang disebut sebagai al-firqatun najiyah, kumpulan yang terselamat, wahyal jamaah.
itu diwujudkan kepada al-jamaah. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni adalah akidah yang mainstream ataupun akidah yang umum. Semua umat Islam ini berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, illa kecuali golongan-golongan yang terkeluar daripada manhaj tersebut. Contohnya adalah golongan musyabbihah, yang mana menyamakan bahagian-bahagian sifat Allah ini sama dengan sifat manusia, dan golongan mujassimah yang mendakwakan bahawa Allah Ta'ala ini mempunyai jisim, dan golongan Mu'tazilah, golongan Karamiyah, golongan Syiah dan juga sebagainya, itu termasuk dalam 73 golongan. Adapun golongan yang mainstream umat Islam secara umumnya adalah berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ala mazhabi fuqaha'il millah. Jadi kata salah seorang daripada pensyarah kepada kitab ini, ala mazhab ay ala tariqah, iaitu dalam mensyarahkan mengikut cara dan juga mengikut uslub mazhab fuqaha'il millah Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi, iaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jadi untuk berkait dengan perkara ini, kita terdapat persoalan lah, kenapa kita nak mengikut kepada Imam Abu Hanifah dan juga kenapa kita mengikut kepada Imam At-Tahawi. Jadi yang pertama yang perlu kita jelas dalam perkara ini, bahawa akidah yang disebutkan ini adalah akidah Islam, akidah yang datang daripada Nabi SAW. Tetapi untuk menerangkan akidah itu ada pelbagai cara, ada pelbagai metod, dan antara metod yang terbaik pada zaman Imam At-Tahawi itu adalah seperti mana yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia mendatangkan nas-nas yang jelas menerangkan tentang akidah. Dan Imam At-Tahawi ini juga dikenali sebagai min ahli tafwid, yang mana dia tidak mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dan dia menyerahkan makna itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita mengikut kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah? Kerana dia adalah ahli di dalam bidang ilmu kalam dan juga ilmu fiqh. Jadi apabila kita mengikut kepada orang yang mahir di dalam satu bidang, maka itu sudah tentulah termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika sekiranya kamu tidak mengetahui. Dan apa yang disebutkan dalam ini juga, bahawa walaupun Imam Tahawi menyebutkan bahawa dia mengikut kepada tariqah Imam Abu Hanifah, ini tidak bermakna Imam Tahawi bertaklid kepada Imam Abu Hanifah. Tetapi ijtihad daripada Imam Tahawi sama dengan apa yang didapat daripada ijtihad Imam Abu Hanifah, sama. Imam Tahawi berijtihad, Imam Abu Hanifah berijtihad, hasil daripada ijtihad mereka ni sama. Maka perkara itu dia menyebutkan bahawa aku mengikut kepada pandangan Imam Abu Hanifah kerana sama ijtihad aku dengan ijtihad Imam Abu Hanifah. Dan apabila keadaan sedemikian, kita kata apabila pakar-pakar, ahli-ahli dalam satu bidang bersepakat dalam satu perkara, maka menunjukkan bahawa perkara itu adalah perkara yang benar di sisi agama. Imam Tahawi beriktikad sedemikian, Imam Abu Hanifah dan juga imam-imam yang lain beriktikad dengan sedemikian. Maksudnya apa yang diiktikadkan mereka itu sebagai pakar dalam bidang tersebut, maka itu adalah kebenaran. Maka itu adalah sedikit daripada apa yang kita ambil dan juga apa yang kita bahaskan pada kelas pengajian yang lepas. Ala mazhabi fuqaha'il ahli millah Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad bin Hasan Al-Shaybani. Dan juga begitu juga dengan dua anak muridnya, Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari dan juga Al-Shaybani ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian kita masuk kepada tempat yang kita berhenti pada minggu lepas, iaitu wa ma ya'taqiduna min usuliddin, dan mengikut apa yang menjadi i'tiqad oleh mereka daripada perbahasan usuluddin. Dan apabila kita menyebutkan perkara ini, usuluddin adalah
lawan kepada furu'. Usul adalah lawan kepada furu'. Dan usul, apabila kita sebut berkenaan usul, dia melibatkan i'tiqad, dia melibatkan kepercayaan, kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada malaikat, kepercayaan kepada kitab dan seterusnya. Adapun furu' adalah melibatkan amal. Contohnya ialah solat, puasa, haji dan juga sebagainya. Jadi apabila wa ma ya'taqiduna min usuluddin, maksudnya adalah usul lawan kepada furu'. Usul adalah i'tiqad, furu' adalah amal. Dan usuluddin ini adalah, dan apa yang dimaksudkan usuluddin adalah ma huwa maqtu'un sabitun annahu minad din al-munazzal ala sayyidina Muhammad. Maksud usuluddin ini ialah sesuatu yang secara qat'i, sabit dan yakin bahawa itu datang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dimaksudkan dengan usuluddin. Dan usuluddin ini adalah salah satu daripada nama ilmu ni. Ilmu ni antara disebut ilmu akidah juga disebut sebagai usuluddin. Di kuliah-kuliah di universiti kita sebut kuliah ataupun fakulti usuluddin. Jadi usuluddin ini merujukkan kepada satu nama ilmu yang merujukkan kepada ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam. Usuluddin itu adalah perkara yang sama dan mempunyai banyak nama. Dan apabila seseorang itu hendak mempelajari satu ilmu, bagi pelajar di Al-Azhar Asy-Syarif, dia kena mengetahui 10 prinsip asas ataupun disebut sebagai al-mabadi' al-asharah, untuk dia kenal dengan mendalam sesuatu ilmu tersebut. Seperti mana disebutkan oleh Ibn Sabban dalam kitabnya, inna mabadi kulli fannin asharah, bahawa setiap daripada ilmu itu ada 10 prinsip asas. Al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah, iaitu mesti ada definisi, takrif dia. Apakah maksud ilmu tersebut? Al-haddu wal mawdu' dan juga topik perbincangan, was-samarah dan juga hasil daripada pembelajaran ilmu. Kemudian inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u summa samarah wal fadlu, dan juga kelebihan ilmu itu, wa nisbatu, dan juga nisbah itu kepada ilmu akidah ataupun ilmu lughah ataupun sebagainya, wal wadi', dan juga pengasas kepada ilmu tersebut, walismul istimdadu hukmus syara', dan juga nama bagi ilmu tersebut, dan juga daripada mana al-istimdad, daripada mana sumber untuk kita jadikan hujah dalam ilmu tersebut, dan juga hukum syarak untuk kita mempelajari ilmu tersebut. Wal masail al-ba'du bil ba'd iktafa, dan juga yang ke-10 adalah perbahasan dalam ilmu tersebut. Jika kita mengetahui sebahagian daripadanya, maka itu sudah mencukupi. Wa man daral jami'a haza syarafa, barang siapa yang tahu ke-10 prinsip ilmu tersebut, maka dia mendapat kemuliaan ilmu tersebut. Jadi wa ma ya'taqiduna min usuluddin, usuluddin adalah satu cabang ilmu di dalam Islam, iaitu merujukkan kepada ilmu akidah. Tetapi apabila kita sebut tentang usuluddin, maka terbayang dalam kita perkara yang dibahaskan dalam ini adalah berkaitan dengan kepercayaan sahaja, berkaitan dengan i'tiqad sahaja. Tetapi di dalam ini Imam At-Tahawi mendatangkan beberapa permasalahan furu', perbahasan fiqh di dalam kitab Aqidah Tahawiyah. Contohnya Imam At-Tahawi, jika tuan-tuan boleh tengok pada muka surat yang ke-104, Imam Tahawi membawakan hukum solat di belakang imam yang baik dan juga imam yang jahat. Apa hukumnya? Sah ataupun tidak sah? Maka ini sah ataupun tidak sah adalah perbahasan dalam ilmu fiqh. Sedangkan Imam Tahawi sebut pada awalnya ini adalah ya'taqiduna min usuluddin, sedangkan benda tu adalah benda furu'. Dan juga Imam Tahawi datangkan dalam kitab ini juga perbahasan tentang menyapu khuf. Kita dalam fiqh ada satu bab, babu mashil khuffaini, bab menyapu dua khuf. Jadi menyapu dua khuf ini secara ringkas nak sebutkan adalah hukumnya adalah harus seorang yang bermukim boleh sapu di atas khuf bagi ganti membasuh kaki selama sehari semalam. Orang yang bermusafir boleh sapu atas khuf sebagai ganti basuh kaki ketika wuduk selama 3 hari 3 malam. Jadi itu adalah perbahasan
dalam ilmu fiqh. Tapi kenapa Imam Tahawi masukkan ke dalam perbahasan ilmu tauhid, sedangkan Imam Tahawi sebut ya'taqiduna min usuluddin. Dan antaranya lagi Imam Tahawi menerangkan tentang kefarduan jihad, kefarduan haji, sedangkan benda tu adalah berkait dengan ilmu fiqh, ilmu syariah, dan tidak berkait dengan ilmu usuluddin. Bagi menjawab perkara ini, Syekh Sa'id Fudah dalam kitabnya Asy-Syarhul Kabir menerangkan tentang beberapa sebab kenapa Imam Tahawi letakkan bab-bab fiqh ni di dalam di dalam kitab akidah. Antaranya yang pertama adalah bahawa perkara-perkara yang disebutkan tadi, iaitu menyapu khuf contohnya, adalah sabit secara hadis mutawatir. Dan hadis mutawatir yufidul qata', yufidul yaqin, yang mana siapa yang menolak kepada hadis mutawatir ini, maka boleh jadi jatuh kepada kekufuran. Jadi meletakkan perbahasan menyapu khuf ini untuk memberi tambih kepada masalah yang lain. Ada permasalahan-permasalahan dalam dalam kitab fiqh yang mana sabit dengan hadis mutawatir, kalau tolak perbahasan tersebut maka akan jatuh kepada kekufuran. Maka apabila jatuh ke dalam kekufuran, maka itu masuk ke dalam perbahasan ilmu akidah. Jadi dimasukkan bab mashil khuffaini ataupun mashu 'alal khuffi di dalam kitab ilmu akidah untuk memberi tambih kepada masalah-masalah yang seumpamanya. Begitu juga untuk menerangkan bahawa ada golongan-golongan yang dalam kelompok agama Islam ini, aliran pemikiran dalam Islam ini yang menolak, menafikan keharusan menyapu di atas khuf. Antaranya adalah golongan Syiah Ar-Rafidah, yang mana menafikan, dia kata tidak ada keharusan untuk menyapu di atas khuf. Maka ini untuk menjawab balik, mengkritik balik pandangan mereka tersebut bahawa perkara ini sabit dengan mutawatir, dan pandangan yang kamu pegang itu adalah pandangan yang salah, pandangan yang batil. Maka untuk menjawab perkara itu, maka dimasukkan perbahasan menyapu khuf ini di dalam kitab akidah. Kemudian disebutkan sedikit lagi fawaid daripada Syekh Sa'id Fudah bahawa, dan begitu juga bagaimana melihat kepada ulama berfikir. Ulama pada ketika itu dia tidak menyenaraikan macam kita kalau kitab akidah senarai, salin balik apa yang berkait dengan akidah. Tetapi Imam Tahawi adalah seorang yang intelektual. Dia memikirkan tentang situasi yang dia hadapi pada zamannya, iaitu ada orang yang mengingkari kepada sawabit, perkara-perkara yang sabit di dalam agama, yang menolak hadis mutawatir. Maka ini akan menggugat agama Islam secara terus. Maka dengan itu dia mengkritik golongan-golongan tersebut. Dan kita pada hari ini nak mengambil istifadah daripada pemikiran Imam Tahawi, perlu lebih kreatif, perlu lebih inovatif dalam menerangkan tentang ilmu agama. Dan kata Syekh Sa'id Fudah, mengambil daripada idea daripada Imam Tahawi ini, kita perlu memasukkan perbahasan-perbahasan baru di dalam ilmu akidah. Contoh perbahasan tentang liberalism. Bagaimana kita nak menjawab golongan-golongan liberal? Kena masukkan dalam ilmu kalam dari sudut penjenamaan baru bagi ilmu kalam, ilmu tauhid tersebut. Jadi masukkan dalam perbahasan tersebut kritikan terhadap golongan-golongan liberalism. Dan contohnya lagi golongan-golongan secularism dan juga aliran-aliran pemikiran yang seumpama dengannya. Jadi disebabkan aliran-aliran ini mempunyai illah yang sama seperti mana golongan yang mengingkari menyapu khuf tersebut, iaitu mereka nak menggugat perkara-perkara yang as-sawabit di dalam Islam. Maka dengan itu perlu kita jawab. Sebab itu apabila dibahaskan tentang ilmu tauhid sekarang ni, kita tidak sekadar menukilkan imam kata sekian, tapi kita memasukkan perbahasan baru berkaitan dengan aliran pemikiran semasa, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Sa'id Fudah. Maka ini idea dan juga pembaharuan yang dibawa oleh Imam At-Tahawi yang perlu kita ambil sebagai satu inisiatif untuk kita laksanakan pembaharuan dalam pengajaran dan juga penulisan kita untuk yang akan datang. Maka kata Musannif rahimahullah, wa ma ya'taqiduna min usuliddin wa yadinuna bihi rabbil alamin.
dan apa yang dipegang dalam beragama terhadap Tuhan sekalian alam. Cuma dalam perbahasan ni para pensyarah kepada kitab ni, syarih kepada kitab ni menerangkan tentang makna verb. Cuma perkara itu bagi adalah perkara yang simple, iaitu maksud kepada Tuhan, tetapi lebih kepada perbahasan lughah. Jadi kita tidak mengambilnya, kita tengok kepada muka surat seterusnya. Wa yadinuna bihi rabbal alamin naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah. Kata musannif rahimahullah, kami berkata, naqulu, dan naqulu ini adalah kita menggunakan lisan apabila kita nak menyebut. Naqulu fi tauhidillah maksudnya apa? Kita menyebut la ilaha illallah, mu'taqidina bi taufiqillah, dan kami dalam keadaan kami beriktikad berdasarkan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kalau penceramah ataupun khutbah ataupun siapa yang mensyarahkan kita ini, dia nampak sekali pandang je. Maksudnya inilah apa yang kami katakan pada tauhid kepada Allah, dan juga dalam keadaan kami beriktikad dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus masuk kepada perbahasan kita. Sedangkan Imam Tahawi ada maksud di sebalik daripada beliau menyebut naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah. Pertama, naqulu adalah kita sebut bahawa al-iqrar bil lisan. Seseorang Muslim, untuk menjadikan dia Muslim, mesti sebut dengan lisan, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-iqrar bil lisan. Dan di sisi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, lafaz dengan lisan ini adalah syarat untuk liijra'i amaliyah al-Islam, iaitu untuk melaksanakan syariat-syariat Islam adalah bermula dengan kita mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tapi dia bukan salah sebahagian daripada keimanan itu sendiri. Dan kata musannif rahimahullah, naqulu fi tauhidillah, kerana di sisi golongan-golongan ulama Hanafi, al-Ahnaf ini, mereka meletakkan dua syarat keimanan. Pertama, al-iqrar bil lisan wa tasdiqu bil janan. Mesti sebut dengan lisan dan juga membenarkan dalam hati. Tetapi golongan Asy'ariyah hanya satu, iaitu membenarkan dalam hati itu pun dah kira sebagai Muslim. Tetapi golongan Ahnaf tambah lagi mesti sebut juga syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah untuk menjadikan dia Muslim. Jadi sebab tu Imam Tahawi menyebut naqulu fi tauhidillah, kami sebut, dan selepas kami sebut itu mu'taqidin maksudnya ialah al-iqrar ataupun at-tasdiqu bil janan. Jadi dua sekali. Yang pertama al-iqrar bil lisan, sebut dengan lidah. Yang kedua, percaya di dalam hati. Mu'taqidin itu adalah percaya. Dan ini membezakan seseorang yang Muslim, seseorang yang mukmin itu dengan golongan-golongan munafik. Iaitu golongan munafik al-iqrar bil lisan, tapi tasdiq bil janan tak ada. Tidak membenarkan dalam hati, tapi dalam sebut syahadah tu dia menyebut, dan tidak disertai dengan tasdiqu bil janan. Jadi untuk seseorang itu menjadi sebagai diiktiraf sebagai seorang mukmin, mesti mengucap dua kalimah syahadah dan juga mesti meyakini apa yang diucapkannya, Kemudian kata musannif bi taufiqillah, iaitu dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah Taala sebut, wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih. Iaitu barang siapa yang Allah Taala berikan hidayah, maka itulah orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan dapat wali-wali ataupun tidak dapat penolong-penolong selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bi taufiqillah itu menunjukkan bahawa kita mendapat hidayah Islam ini bukan dengan usaha kita,
seperti mana yang disebut oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah menyebutkan bahawa min af'alil ibad, hamba tu sendiri yang mencari dan berusaha dan juga mendapatkan hidayah. Tetapi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata bahawa hidayah itu adalah taufiq minallah, adalah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu disebut bitaufiqillah, sebab kita nak menyandarkan hidayah yang kita dapat apabila kita menyebut kalimah tauhid ini dan juga membenarkan di dalam hati ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah yang disebutkan oleh Imam Tahawi di sebalik perkataan naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah. Cuma ada golongan salaf yang mengatakan bahawa untuk kesempurnaan iman, ini bukan untuk sah, kita ada sahnya iman, dan satu lagi untuk kesempurnaan iman. Untuk sempurnanya iman seseorang itu dua tadi, iaitu al-iqrar bil lisan wa tasdiqu bil janan, dan yang ketiga mesti disusuli dengan al-amalu bil arkan, mesti disertai dengan amal dengan anggota badan. Jadi dengan ketiga-tiga ini disebut sebagai kamalul iman, sempurna iman. Sebut mengucap dua kalimah syahadah, beriman di dalam hati, beramal dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Maka untuk kita sebagai seorang yang Muslim sejak daripada kecil lagi, untuk melengkapkan dan juga menyempurnakan iman kita, mesti ada tiga. Mengucap dua kalimah syahadah, al-iqrar bil lisan. Yang kedua adalah at-tasdiqu bil janan, membenarkan di dalam hati. Yang ketiga adalah al-amalu bil arkan, beramal dengan anggota-anggota badan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka itu adalah disebutkan oleh Imam Tahawi pada mukaddimah kitabnya. Jadi perkara tersebut adalah mukaddimah sebelum kita masuk kepada perbahasan kitab. Kemudian kita masuk kepada muka surat yang seterusnya. Cuma sebelum kita masuk kepada muka surat itu, kita tengok kepada nota kaki pada muka surat yang ke-23. Usuluddin pada nota kaki yang ke-22. Usuluddin dari segi istilah ilmu adalah ilmu yang membahaskan tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatannya, perihal makhluk daripada para malaikat, nabi, wali, imam, permulaan kejadian dan hari pembalasan berdasarkan ketetapan Islam, dan bukan mengikut teori falsafah bagi menghasilkan keyakinan terhadap ikatan iman dan menolak keraguan. Syekh Sa'id Fudah, halaman ke-40. Jadi ini adalah ta'rif. Kalau tuan-tuan seperti mana yang saya sebut tadi, setiap ilmu tu ada definisi. Tuan-tuan boleh ambil definisinya start daripada ilmu yang membahaskan tentang nama-nama Allah sehinggalah hari pembalasan berdasarkan ketetapan Islam. Itu adalah ta'rif kepada ilmu usuluddin. Jadi kita masuk kepada pembahasan kitab sedikit lagi, iaitu qala musannifu rahimahullah innallaha wahidun. Bahawa ketahuilah, perkara yang pertama yang perlu kita tahu bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat esa. Allah Ta'ala itu adalah bersifat wahidun, dan apabila kita sebut di dalam wahid adalah merujuk kepada sifat, tetapi apabila kita sebut ahad merujukkan kepada zat. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ahad tu merujukkan kepada zat, tetapi untuk wahid ini merujukkan kepada sifat. Wahid ini menunjukkan kepada sifat. Cuma sebelum daripada kita nak katakan innallaha wahidun, mengikut kepada mantik ataupun secara akalnya, mesti yang pertama sekali kita bahaskan tentang Allah Ta'ala wujud. Sebelum kita nak kata Allah Ta'ala tu esa, mesti kita sabitkan dulu bahawa Allah Ta'ala tu wujud. Ini seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Ghaznawi dalam syarahnya. Dia kata bahawa sebelum kita nak sabitkan Allah Ta'ala itu wahid, kita sebut innallaha mawjudun, ataupun innallaha yattasifu bil wujud. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat wujud. Jadi untuk kita yang pertama adalah kita perlu mensabitkan tentang Allah Ta'ala wujud. Cara untuk mensabitkan bahawa Allah Ta'ala wujud ini ada banyak perkara, ada banyak dalil-dalil. Antara dalil yang paling masyhur di sisi golongan mutakallimin adalah dalilul hudus, dan yang keduanya adalah dalilul imkan. Ini dua dalil yang masyhur dalam kalangan mutakallimin. Apa maksud dalilul hudus? Bahawa alam ini bersifat dengan sifat hadis, dan setiap yang hadis itu
memerlukan kepada orang yang menjadikannya, orang yang mengubahnya. Dan hadis ini kalau kita nak bahaskan adalah agak panjang lah. Hadis adalah wujuduhu ba'dal adam, wujud daripada sebelumnya tiada. Itu maksud hadis. Jadi daripada ketiadaan kepada kewujudan itu mesti ada muhdith, orang yang mewujudkannya. Maka dalam qiyas mantiki kita sebut al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyibin hadis. Itu. Jadi al-alamu hadis. Alam ini adalah bersifat dengan hadis. Kemudian qiyas yang kedua kita kata al-hadisu yahtaju ila muhdisin. Setiap yang perkara yang hadis baharu itu perlukan kepada sesuatu yang menjadikannya baharu. Maka al-alamu yahtaju ila muhdisin. Dan alam itu perlukan kepada orang yang menjadikannya, sesuatu yang menjadikannya. Maka tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilul hudus secara ringkas. Dan yang kedua adalah dalilul imkan. Imkan ni adalah satu perkara yang mungkin. Mungkin adalah boleh terjadi, berlaku dan boleh tak terjadi. Sesuatu yang boleh terjadi, berlaku dan juga tak boleh terjadi. Dan tiba-tiba salah satu daripada kedua kemungkinan itu berlaku. Salah satu daripada dua kemungkinan itu berlaku, contohnya ialah alam ini wujud. Maka wujud yang merajihkan salah satu daripada dua imkan ini di atas satu yang lain, maka ini disebut sebagai murajjah. Jadi sesuatu yang imkan apabila berlaku kepadanya wujud contohnya, maka ada yang menjadikannya merajihkan salah satu daripada dua imkan kemungkinan tersebut, menjadikannya rajih. Kalau tidak ada, maka akan jadi kepada satu kaedah di dalam ilmu kalam, tarjihu bila murajjihin batil. Tarjih dengan tanpa orang yang merajihkannya adalah batil. Maka ini adalah disebut sebagai dalil imkan. Untuk tafsirnya mungkin kita akan bahaskan dalam kitab yang lebih tinggi. Tapi untuk yang dua ini adalah dalil yang masyhur di sisi mutakallimin. Dan dalil yang masyhur untuk kita itu untuk golongan-golongan yang berta'amul dengan istilah-istilah daripada istilah ilmu kalam. Dan untuk kita sebagai orang awam ni, untuk kita faham, untuk kita mendalilkan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu dalil yang masyhur juga, iaitu dalilul tamanu', iaitu mengambil kepada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Taala berfirman, tengok kepada footnote yang ke-30, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalaulah ada tuhan-tuhan selain daripada Allah, maka akan hancur langit dan juga bumi. La fasadata. Fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maka maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat berbilang-bilang. Macam mana kita nak berdalilkan dengan dalil tamanu ini? Berdasarkan dengan hadis, berdasarkan dengan ayat surah Anbiya ayat yang ke-22, iaitu kata Imam Ibnu Juzai dalam kitabnya Nurul Mubin fi Qawaidi Aqaididdin, bahawa kita bayangkan kalaulah ada sekurang-kurangnya dua Tuhan. Sekurang-kurangnya dua. Maksudnya apa? Kalau berbilang-bilang tu lebih mustahil. Jadi kita bayangkan ada dua Tuhan. Maka apabila ada dua Tuhan, tidak akan terlepas daripada tiga situasi. Yang pertama adalah dua Tuhan tadi, seseorang tu Tuhan A, Tuhan B. Tuhan A ingin menghidupkan seseorang dan Tuhan B ingin mematikan seseorang. Dikata seorang tu contohnya nama Ahmad. Tuhan A ingin mematikan, Tuhan B ingin menghidupkan si Ahmad ni. Maka tidak akan terlepas daripada tiga keadaan. Yang pertama adalah kedua-dua kehendak Tuhan tersebut terlaksana. Contoh, Tuhan A nak menghidupkan, Tuhan B nak mematikan. Jadi Ahmad jadi apa? Ahmad jadi hidup dan mati dalam satu masa. Maka perkara itu adalah mustahil, tidak akan berlaku. Tuhan A kehendaknya terlaksana, Tuhan B kehendaknya terlaksana, dua-dua terlaksana, maka akan berlaku perkara yang mustahil. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua adalah Tuhan A ingin menghidupkan, Tuhan B ingin mematikan, dua-dua kehendak Tuhan ni tak terlaksana. Maksudnya Ahmad tu tak mati tak hidup, maka juga mustahil. Situasi yang kedua juga mustahil, kerana seseorang tu tak boleh dua-dua sekaligus, tak mati tak hidup. Mesti sama ada dia mati ataupun dia hidup, antara salah satu. Itu situasi yang ketiga. Yang kedua. Situasi yang ketiga adalah
kehendak Tuhan A terlaksana dan kehendak Tuhan B tak terlaksana, iaitu Ahmad hidup mengikut kepada kehendak Tuhan A dan kehendak Tuhan B tidak terlaksana, maka ataupun kehendak Tuhan B terlaksana, Ahmad mati, kehendak Tuhan A tidak terlaksana, iaitu untuk menghidupkan. Salah satu daripada kehendak Tuhan itu terlaksana, maka hal ini akan menyebabkan salah seorang daripada Tuhan itu adalah lemah, dan sesiapa yang tidak terlaksana kehendaknya itu bukan Tuhan. Jadi sabitlah bahawa Tuhan itu hanyalah satu sahaja. Kerana yang tidak terlaksana kehendaknya, maksud dia lemah, dilemahkan oleh Tuhan yang mendapat pelaksanaan daripada kehendak tersebut. Maka dengan perkara tersebut, berdasarkan dalil tersebut, kita mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan esa, dan tidak berbilang-bilang. Hatta kalau kita takdirkan dua sekalipun, iaitu serendah-rendah bilangan daripada banyak tu, maka itu akan membawa kepada perkara yang mustahil, apatah lagi kalau berbilang-bilang dengan lebih banyak. Maka itu disebutkan sebagai dalil tamanu'. Dan terdapat dalil-dalil yang lain untuk menyabitkan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala yang insya-Allah kita akan bahaskan pada kelas yang akan datang. Moga-moga tuan-tuan mendapat manfaat daripada apa yang telah disampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.